Hajar apabila dijawab oleh Ibrahim, ya Allah yang arahkan, kata Hajar, idzan lan yudayyi'ana Allah, kalau begitu Allah tidak akan mensia-siakan kami. Hilang Hajar dan Ismail dari pandangan, Nabi Ibrahim menjulangkan tangan dia ke langit. Rabbana, ini ayat Quran, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, Engkau arahkan aku untuk tinggalkan anak dan isteriku di satu tempat. Nabi Ibrahim sebut satu je ciri tempat tu, ghairi dhi zar'in. Ya Allah, tempat itu rumput pun tak tumbuh. Nabi Ibrahim sebut dalam doa dia. Tetapi Ibrahim AS ajar saya dan kita semua pada pagi ini, kata Ibrahim, Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, satu je, jadikanlah mereka, ya Allah, anak dan isteri aku di kalangan orang-orang hamba-hambamu yang tidak meninggalkan salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma inna asbahna nushhiduk wa nushhidu hamalata 'arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad salataini wa salamaini salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan seorang rasul. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berpanjangannya nikmat iman dan Islam kepada kita semua, untuk sama-sama menghabiskan fasa dunia yang merupakan alam ujian untuk semua umat manusia dan jin, sebelum kita ke satu tempat untuk mengutip hasil setelah masing-masing mempamerkan sejumlah ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap inci kebaikan dan ketaatan itu akan ditimbang, seterusnya diberikan ganjaran oleh Allah, sama ada terus menjadi ahli syurga ataupun menjadi warga negara neraka yang kedua, dan tidak ada pilihan yang ketiga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuknya yang sama juga. Saya ini ceramah yang keempat. Semua minta tajuk korban sebab dekat dengan bedah korban. Nabi Ibrahim AS, tokoh yang berada pada kedudukan kedua di kalangan keseluruhan makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah. Beliau nombor 2.
Bila saya sebut keseluruhan makhluk, maksudnya melepasi para malaikat. Dalam kitab Tauhid, kitab akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, kitab akidah kita, khawasul anbiya, para nabi dan rasul yang tinggi martabat mereka, kedudukan mereka lebih tinggi daripada khawasil malaikah, kumpulan-kumpulan malaikat yang kanan. Para nabi dan rasul lebih tinggi kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim salah seorang ulul azmi yang telah menghabiskan usia hidup baginda dengan jayanya, dan sehingga ke pagi ini Ibrahim AS sedang berada pada langit yang ketujuh, seperti mana yang diceritakan dalam Sahih Al-Bukhari dan peristiwa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik sampai ke langit yang ketujuh, Nabi melihat Baitul Ma'mur. Kesemua para malaikat sibuk sedang bertawaf. Tiba-tiba di langit ketujuh tu ada orang seorang dia ya. Dah lah tak tawaf, duk bersandar pula di dinding Baitul Ma'mur tu. Maka Nabi pun tengok lelaki tu, mukanya seperti muka Rasulullah, badannya seperti badan Rasul, kakinya seperti kaki Rasulullah. Sama kesemuanya. Saiz pun sama. Maka Nabi pun bertanya, wahai Jibril, siapa tu? Semua malaikat sibuk tawaf, dia duduk relax je. Dia duduk relax kerana dia manusia. Dan manusia ini, kalau pagi ni nyawa dia keluar 8.30, 8.31 buku amalan dia ditutup dan dia tak perlu buat apa dah. Sampai bila-bila. Kalau 8.30 pagi ni malaikat maut cabut nyawa dia, maka 8.30 itu jugalah, bukan 8.31. Maksud saya roh keluar tu 8.31. Berakhirlah seluruh jenis ibadat yang pernah dia lakukan buat selama-lamanya, sama ada dia ahli syurga ataupun ahli neraka. Tuan-tuan rasa kelazatan solat, rasa manis bersedekah, rasa ruh bila baca Quran, rasa syahdu bila berzikir, yang tu semua tu sebelum mati saja. Mati sampai dalam syurga, Allah tidak membenarkan penduduk syurga untuk beribadah. Kerana tuntutan beribadah hanyalah ketika jin dan manusia itu hidup sahaja. Sebab tu tuan-tuan, selama hayat dikandung badan, beribadahlah sebanyak mungkin. Quran yang tuan-tuan tengok tu, kalau esok ajal kita, hari inilah yang terakhir untuk kita tengok Quran tu dan baca Quran tu. Buat selama-lamanya. Cuma dalam syurga ni semua ibadat tak boleh buat. Puasa tak boleh dah, sedekah tak boleh dah, haji tak boleh dah, tak dibenarkan. Semua ada satu pengecualian saya tengok dalam satu hadis. Satu ibadat yang dikecualikan oleh Allah, iaitulah mereka-mereka yang digelar sebagai ayadullah, ahli keluarga Allah, bukan anak-anak Allah. Allah anggap seperti ahli keluarga, iaitulah ahlul Quran sahaja yang dibenarkan untuk menyebutkan ayat-ayat Quran itu sampai dalam syurga. Yang tu saja. Quran tuan-tuan tengok, subhanallah. Nabi Ibrahim AS daripada Iraq, selepas dengan Namrud dan sebagainya,
Nabi Ibrahim berpindah ke Syam. Semua dekat-dekat tu lah. Dekat-dekat pun ada yang 500 km, 700, 600 km. Pindah ke Syam ataupun ke Palestin, sebahagian ulama sebut. Syam dia umum. Syam, Syria, Palestin, Jordan, Lebanon dan negara haram Israel. 5 tu. Kalau sebut dalam kitab lama Syam merujuk pada 5 ni. Nabi Ibrahim pindah. Bawalah isteri dia Sarah, wanita kedua tercantik dunia. Ni semua hadis tuan-tuan, ni saya beritahu ni. Kebanyakannya adalah hadis dan sebahagian kecil pandangan ulama. Majoriti adalah hadis. Baru kita tahu pagi ni. Yang paling cantik sekali dalam dunia ni di kalangan wanita ialah Hawa. Orang Melayu kata Siti Hawa. Arab sebut Hawa dengan hamzah. Itu sebutan yang betul, yang sabit dengan hadis yang sahih. Sarah berkahwin dengan Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Ibrahim dapat tahu isteri beliau mandul. Yang ni Al-Quran sebut. Saya tak baca lah setiap satu, jadi lagi panjang. Ni saya akan ringkaskan pagi ni, tuan-tuan jangan risau. 7.30 saya berhenti. Jadi Hawa alaihissalam, wanita isteri Nabi yang salihah ini, isteri Rasul salihah, cantik. Tapi Allah uji. Ini kata ujian kepada Nabi ni, ujian kepada Rasul. Allah uji dia, tak boleh melahirkan anak, mandul. Benda tu diketahui oleh Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, siapa yang kahwin tak mau anak? Mana ada orang kahwin-kahwin tak mau Ustaz, seorang pun tak mau. Pelik hak tu dah abnormal dah tu. Tak normal. Kahwin daripada hari pertama dia isytihar, tak mau anak. Tak normal. Maka Nabi Ibrahim manusia, dia bukan malaikat, maka dia juga menginginkan anak. Dan ketika menginginkan anak itulah Allah uji Ibrahim AS. Isteri kamu tak boleh melahirkan anak. Nabi Ibrahim setelah tahu tentang keadaan isteri dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni yang pelik dan tak mampu saya dan kita semua buat. Sebab dia nak pergi ke arah satu keadaan, iaitulah tetap nak dapat anak walaupun isteri dia tak boleh melahirkan anak. Yang sama keadaan macam Nabi Ibrahim ni, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga mempunyai isteri yang tak boleh melahirkan anak. Tetapi kedua-dua ini melafazkan satu doa. Allah rakamkan doa mereka dalam Al-Quran, iaitulah Ibrahim AS sebut, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah seorang anak di kalangan orang-orang yang soleh. Wahai Ibrahim, isteri kamu tak boleh lahirkan anak, Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria pun sama. Wahai Zakaria, isteri kamu tak boleh melahirkan anak, aku takdirkan isteri kamu sejak azal mandul. Nabi Zakaria terus berdoa lebih 50 tahun. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Subhanallah. Tak masuk akal. Kita kalau dah tahu memang tak boleh lahirkan, habis lah. Cukup lah. Tapi para rasul ini merentasi logik akal. Dari sudut adat tak boleh melahirkan, tapi dari segi kepercayaan dan keyakinan kepada kekuasaan Allah boleh melahirkan. Ini yang kita nak dengar pagi ni, yang diajarkan oleh sirah Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, bagi juga seorang anak di kalangan orang-orang yang soleh. Nombor 2, Nabi Ibrahim ajar kita tadi yang pertama tu.
Yang kedua, Nabi Ibrahim ajar kita nak minta anak soleh ni bukan waktu dia umur 17 tahun. Waktu duduk pakai seluar pendek, duduk isap rokok tak semayang tu, baru nak berdoa. Minta anak soleh sebelum isteri itu mengandung. Ulang dah di sini. Sehari 5 kali, sehari 10 kali dah ulang, dah bermunajat dengan Allah. Rabbi habli minas salihin. Di sini. Bukan waktu umur 22 baru nak start doa. Budak tu dah start semayang 15 tahun dah tak pernah semayang, baru nak berdoa. Tapi tetap kena berdoa. Bukan saya kata baru nak berdoa ni berhenti. Tidak, tetap kena berdoa. Semua nak buat pembetulan, muhasabah diri kita, berdoa sebelum dilahirkan. Subhanallah. Nampak tuan? Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Itu Nabi Zakaria. Kedua-dua tadi setelah meyakini dengan kekuasaan Allah melebihi logik akal dan adat, maka Allah kurniakan kepada kedua-duanya anak yang cukup soleh yang juga rasul. Dua-dua orang dapat rasul, tuan-tuan, dapat rasul kedua-duanya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kata Allah, kami bagi kepada Ibrahim seorang anak yang halim. Allah sebut halim, bukan saya. Allah sebut ghulam halim, Nabi Ismail AS. Sama juga dengan Nabi Zakaria, dapat Yahya AS juga, seorang anak soleh yang diberikan kerasulan daripada kecil. Diberikan kerasulan daripada kecil. Nabi Zakaria, Nabi Yahya AS. Sampailah umur 80 tahun Nabi Ibrahim tak dapat anak. Ini ujian yang keberapa ni tuan? Yang keberapa saya tak tahu lah. Sehingga berusia 80 tahun Ibrahim dan Sarah tidak dikurniakan anak. Siapa dalam surau ni yang Allah uji dia dapat anak lambat sampai umur 70? Ada tak seorang? Tak ada. Saya nak beritahu kepada diri saya dan kita semua bahawasanya apabila Allah menguji para rasul, ujian kepada mereka itu berat. Nampak? Baru kita, saya dan kita semua yang menjalani kehidupan ni, yang tiap-tiap hari ada ujian ataupun tiap-tiap minggu ada ujian daripada Allah ataupun tiap-tiap bulan ada dugaan daripada Allah, bila tengok kisah kehidupan para nabi dan rasul, kita nampak ujian kita kecil je waktu tu. Tapi kita duk tengok orang yang atas daripada kita. Setiap hari tengok kepada orang yang lebih kaya daripada kita. Tiap-tiap hari tengok kepada orang yang lebih banyak naik flight berjalan daripada kita. Tiap-tiap hari tengok kepada orang yang lebih banyak kereta besarnya daripada kita. Sebab tu sentiasa tidak bersyukur. Kurang dia kata, ya Allah, kurang. Sikit lagi, ya Allah, kalau dapat sikit lagi nak pergi kuliah. Nak banyakkan kuliah. Maka kena melihat ujian para rasul. Hebat rasul, akhlak hebat, muka tampan, suara sedap para rasul, mulia di sisi Allah. Rupa-rupanya kehidupan mereka penuh dengan ujian daripada Allah, dan setiap ujian itu sangat berat. Nabi Muhammad anak 7, 6 meninggal depan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak? Kita tak tahu. Ni sirah Rasulullah. Kenapa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang tertinggi di sisi Allah, yang paling dikasihi di sisi Allah, yang paling dekat dengan Allah, lihat apa ujian Allah bagi kat dia. 7 anak yang kita duk sebut, 3 lelaki 4 perempuan tu, 6 depan mata Nabi. Tuan-tuan ingat senang kehidupan Rasulullah yang siang malam keluar berdakwah dengan Allah, tarik anak dengan macam-macam. Begitulah ujian para rasul yang selalu saya tengok, saya renung, saya baca. Tenang hati bila tengok para nabi dan para rasul dengan ujian berpuluh kali ganda lebih berat daripada kita, akan tetapi kesemuanya lulus ujian tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak tuan-tuan? Kemudian
Sampai umur 80. Mic ni dia tarik suara. Allah tak kurniakan anak. Kemudian saya pendekkan cerita, Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar. Dia ada kisah dia 10 minit saya pendekkan. Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar. Orang Melayu panggil Siti Hajar. Siti itu bukan nama. Siti Aisyah, Siti Aisyah, Siti Asia, Siti Hawa. Siti itu bukan nama. Siti itu gelaran, puan. Hajar orang Mesir. Kahwin. Banyak riwayat, saya ambil yang saya pilih. Nabi Ibrahim kahwin umur 85 dengan Hajar. Diizinkan sendiri oleh Sarah, bukan izin sebenarnya perkataan yang lebih tepat ialah dipilih sendiri oleh Sarah. Hajar itu pilihan Sayyidatuna Sarah kepada suaminya Ibrahim, sebab Siti Sarah duk tengok Nabi Ibrahim, dia mendengar doa Nabi Ibrahim. Doa apa? Ya Allah, bagilah seorang anak soleh. Tengok suami dia, dia tahu dia tak boleh melahirkan. Berkahwin dengan Hajar 85, saya pilih pendapat ni, dan mendapat anak ketika berusia 86. 86 lah. Siti Hajar orang muda lah. Selepas beberapa bulan, ni kisah ni. Selepas beberapa bulan melahirkan anak, anak itu berumur 3 bulan ataupun 4 bulan. Kecil lagi, baru habis pantang. Turun satu wahyu untuk sekali lagi menguji Ibrahim alaihissalam. Turunlah wahyu, siap. Orang beriman ini ujiannya kerap. Orang yang tinggi kedudukan dia di sisi Allah, dugaannya kerap. Ini kaedah. Kerana lagi tinggi kedudukannya di sisi Allah, maka lebih besar ujian kepada orang itu. Hati-hati kalau tak ada ujian langsung. Ni ulama sebut dalam kitab tasawuf. Hati-hati orang yang tak diuji langsung oleh Allah. Kerana ujian itu lambang Allah masih memberi perhatian kepada kamu. Kemudian dapatlah anak. Tuan-tuan pernah tengok orang yang 7 tahun tak dapat anak, lepas tu dapat? Macam mana kegembiraan dia? Alhamdulillah, saya ramai kawan, ramailah dah ceramah banyak tempat kan. Paling lama saya jumpa, paling lama seorang tu, bukan kawan lah, pergi ceramah makan sekali, pegawai besar lah di polis. Dia kata, Ustaz, saya 22 tahun ataupun 23, 20 lebih dia sebut. 23 tahun Allah bagi. Kemudian Allah bagi anak. Tuan-tuan bayang tengok anak tu kira nak bawa pergi pejabat tiap hari. Lama dah tunggu tuan. Dia pun dah sebahagian dah beruban. Saya tengok rambut dia dah beruban dah 50. Punya seronok ni, dengan siapa pun nak cerita pasal anak dia. Kita duduk makan pasal ceramah, dia cerita pasal anak dia. Kita tengok kenapa ni? Rupanya sebab lama dah. Kalau 10 tahun baru dapat anak pun tak dah boleh tengok senyum, setahun tu senyum, masuk tandas senyum, seorang senyum. Habis terang sikit tu senyum. Tu teringat kat anak saya nak keluar. Tambah kalau pergi kursus 5 hari lagi. Teringat dia anak ni. So isteri hantar sat gambar. Anak dia buat apa? Anak dia buat apa sekarang? Padahal gambar ada 100 keping dah. Hak anak tu. Hantar sat gambar anak buat apa? Tengok Fatih, Allah. 15 minit tengok. Kalau 80 tahun. Yang ni yang Nabi nak suruh tengok. Yang ni yang Rasulullah nak suruh kita tengok. Kehidupan Ibrahim, ujian Allah kepada Nabi Ibrahim AS, sehingga mendapat tempat kedua tadi ni 86 baru Allah bagi anak. Baru 3 bulan baru habis pantang, turun wahyu, wahai Ibrahim, bawa 3 bulan ni dengan isteri kamu ni pergi satu tempat.
Kemana pula tu bahasa saya lah, kita, keluhan kita. Pi mana pula ni baru beli anak ni, baru memegang anak, baru duk belajar basuh berak, orang Kedah bahasa macam kasar sikit, baru duk belajar basuh kencing anak, baru duk subhanallah. Kemana pula tu keluhan yang selalu kita sebut bila berhadapan dengan ujian dari Allah. Kita banyak mengeluh, saya dan kita. Ibrahim AS ajak kepada kita, yang pertama untuk terus buat segala arahan Allah, sama ada masuk akal ataupun tidak masuk akal. Yang keduanya, Ibrahim mengajar kita bahawasanya dalam hati aku, kata Ibrahim, tidak ada dunia kecuali Allah. Kecuali Allah. Sebab tu dia tak tangguh. Sebab tu Nabi Ibrahim tak pernah tangguh. Waktu duduk di Iraq, sekarang ni ceritanya di Palestin ni. Di Palestin. Waktu duduk di Iraq, waktu nak dilontar masuk dalam api tu. Api dah pasang, tentera Namrud tak boleh nak pergi dekat sebab api tu besar. Tuan-tuan, api kalau 10 kali surau ni, boleh tak dekat? 10 meter boleh? Tak boleh. Bismillah. 100 meter tak boleh, panas. Maka mereka guna alat nama manjaniq nak lontar Ibrahim AS, ikat di situ. Manjaniq ini dia tarik, yang tuan-tuan tengok filem Hollywood yang perang yang guna batu tu, tarik batu baling batu. Dia buat manjaniq yang besar untuk diikatkan Ibrahim. Dia letak Ibrahim, tarik manjaniq tu, lepas daripada jarak jauh. Ketika manjaniq telah pun ditarik untuk dilepaskan, beberapa saat lagi datang Jibril alaihissalam, wahai Ibrahim, Allah hantar aku untuk menolong kamu. Nabi Ibrahim tengok muka Jibril, dia kata, amma laka fala. Adapun untuk meminta dengan kamu, aku tidak ada permintaan. Amma ilallah fana'am. Kalau permintaan itu untuk aku minta kepada Allah, ya. Nampak? Saat tu duk boleh buat ayat kemah yang tuan. Nak tarik dah ni, dah tarik dah. Api di depan, nak buat ayat kemah ni. Yang datang Jibril, bukannya malaikat kecil. Bukan buat kemas. Kekemasan dan keteguhan iman, keteguhan percaya dengan kuasa Allah. Yang ni yang kita dan saya tak sampai 100 markah lagi. Sampai markah 100, percaya dengan Allah kuasa, Allah kehendak, Allah mampu, Allah bersama. Waktu tu akan keluar perkataan, aku tak berhajat dengan kamu wahai Jibril, aku berhajat dengan Allah. Tuan-tuan bayang Jibril balik macam mana kena ayat tu. Kena ayat tu tuan-tuan. Wahai Ibrahim, Allah hantar nak tolong kamu. Aku tak perlu bantuan kamu. Permintaan aku hanya kepada Allah. Kata Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nampak tuan? Subhanallah. Sebab tu bila Allah uji, wahai Ibrahim, bawa isteri kamu. Ini semua orang tahulah cerita ke Mekah tu. Cuma Nabi Ibrahim pun tak tahu ke mana. Ke mana tempat itu, di mana, apa sifat tempat tu. Nabi Ibrahim tidak tahu. Poin nombor 5 tuan-tuan pagi ini, setiap Nabi dan Rasul mereka tidak tahu apa keadaan yang terakhir yang akan berlaku dalam setiap slot kehidupan mereka. Tak tahu. Setiap Nabi dan Rasul, termasuk Ibrahim, termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad masuk perang Uhud, terbelah sini, terbenam besi masuk dalam ni. Kepala Nabi terbelah di sini. Darah memenuhi tubuh badan Nabi atas sampai hujung kaki. Nabi tahu tak? Nabi tidak tahu. Nabi sebut. Kerana Nabi tidak mengetahui ghaib. Cuma yang seluruh para Nabi dan Rasul, poin yang ke-6 atau ke-7 pagi ini, Nabi dan Rasul yakin setiap yang Allah tentukan pasti untuk kebaikan dunia dan akhirat. Yang tu ditanam dalam hati dan dalam pemikiran. Hak ni, kisah ni bukan untuk dengar tuan, untuk diserap.
diserap dan diamalkan dalam hati kita, Nabi Ibrahim siapkan kenderaan. AirAsia tak ada, Transnational tak ada, Maraliner tak ada, Grab tak ada. Maka pilihan ketika itu unta, kuda, keldai. Selalunya perjalanan jauh unta. Dia lebih jauh daripada panas matahari, dan unta yang paling kuat sekali untuk berjalan tanpa air selama beberapa hari. Unta lah daripada zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad, unta. Maka naiklah unta. Sini Palestin, sini Mekah. Jarak daripada sini ke sini lebih kurang 2000 km. Perlis ke Johor Bahru, Johor Bahru ke Perlis 2000. Dalam keadaan tidak tahu ke mana tempat yang diarahkan oleh Allah, cuma tahu arah je, bergerak sini ke sini, dia macam tu. Di sini ada Syria, Lubnan bawah sikit, Syria pun dah ke bawah dah, kemudian Jordan, kemudian Madinah, kemudian Mekah. Saya sebut ni sebab saya belajar di Syria 7 tahun. Alhamdulillah, seronok belajar di bumi Anbiya. Nak dengar ke cerita Syria? 1.5 jam tambah lagi. Cerita Syria penuh tuan cerita Syria. Rumah saya dekat dengan Menara Putih Nabi Isa tu, jalan kaki je. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, daripada sini bergeraklah 3 beranak tadi. Orang Kedah panggil 3 beranak, faham tak? Bukan 3 orang anak dia, suami, isteri, anak tu orang Kedah panggil 3 beranak. Bergeraklah 3 beranak tadi daripada sini. Nabi Ibrahim dia takkan persoal, walaupun dia manusia, walaupun dia juga punya kira-kira akal dan adat, tapi dia tak persoal. Allah Ta'ala suruh bawa, yang mana ya Allah? Isteri kedua kamu. Anak mana ya Allah? Anak sulung kamu. Memang seorang tu je anak pun, bawalah Ismail, nyusui. Merentas jarak yang panjang ni, sampailah sini. Padang pasir ni tuan-tuan, dia bukan macam hutan, boleh berteduh, kemudian sagi jumpa sungai, kadang-kadang jumpa alur. Di dalam hutan boleh makan, kadang-kadang boleh makan pucuk-pucuk kayu, kalau kita kenal kan. Beratus jenis yang boleh makan. Padang pasir ni kosong. Saya waktu duduk di Syria tu, saya pergi ke padang pasir. Tapi padang pasir Syria tak best, sebab banyak pokok. Syria ni bumi Syam, maka dia bumi Allah sebut dalam Quran, bumi mubarak, bumi barakah. Tu nak cerita Syria tu kan, dia bumi barakah, jadi air dia banyak. Tak best, saya kata tak mencabar. Waktu belajar dulu, saya dah buat haji, saya dah buat umrah. Sampai hari ni tiap-tiap tahun Allah panggil ke sana untuk buat umrah. Bila ada peluang, saya akan ke padang pasir Saudi. Ni baru ada akai. Orang Kedah kata pergi masuk padang pasir Saudi baru ada akai. Sebab apa? Padang pasir yang orang Arab kalau dia nak bunuh orang ke apa, dia bawa pergi tengah padang pasir, bunuh, tinggal situ, kering macam tu je. Padang pasir ni tuan-tuan, kalau daripada Madinah tuan-tuan ke Badar, lebih kurang 200 km, pergi ke Badar tuan-tuan, tempat Nabi perang tu. Perjalanan ke Badar ni, kiri dan kanan ni seperti 1400 tahun yang lalu. Bukan ada apa pun, kosong. Ada jalan raya tu je. Tuan-tuan faham tak? Ada lebuh raya tu lah. Kiri dan kanan bukan ada bangunan. Adalah 50 km ada kampung sikit 3 rumah. 20 km ada orang gembala biri-biri sikit. Macam tu lah. Permukaan bumi dia 90% seperti 1400 tahun yang lalu. Kalau panas, panas membunuh. Kalau sejuk, sejuk membunuh ketika malam. Sejuk membunuh. Bahaya sejuk dia. Jadi bila pergi padang pasir Saudi ni, kami pun masuk dengan van, masuk. Dah tak boleh masuk, kami sewa yang motor 3 tayar tu lah kan. Masuk sampai dalam, lepas tu berhenti. Kenapa berhenti? Sebab bila tengok depan, belakang, kanan, kiri, tak nampak apa dah.
pasir sahaja. Semua sama saiz, sama warna. Saya nak balik ke mana? Tak wani patah balik. Begitulah keadaan perjalanan yang 2000 km tu. Bukan semua padang pasir landai tuan-tuan. Selepas 1 kilo 2 kilo bukit pasir, tapi bukit kena daki. Keseluruhannya bukit pasir. Jalan lagi 5 km, batu, bongkah-bongkah sebesar ni. Tapi dia batu-batu pejal yang lebih, kita tengok tu kita tahu lebih apa? Lebih keras. Ni batu-batu pejal tu bila kita tengok kan. Kita pun masuk hutan di Malaysia pun masuk gitu gini. Jadi bila tengok batu tu, batu ni batu pejal ni. Tuan-tuan, tak, yang tu kena jalan di atas batu. Yang besar ni, yang besar meja ni, yang besar lagi. Baru kita faham betapa susahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap kali kita dengar Nabi bermusafir Mekah Madinah 400 km. Nabi pimpin tentera ke Tabuk pada musim panas yang membakar ketika Nabi berusia 61 tahun dan jarak Madinah ke Tabuk ialah hampir 600 km. Kita bayang 600 km 6 jam sampai Dia ni 6 jam. Yang tu Camry. Hak ni unta, bahkan bukan semua dapat unta, hanya 5% daripada tentera sahaja yang bergilir-gilir untuk naik binatang tunggangan tersebut. Jalan kaki kan, yang lain jalan kaki. Susah. Kita pun faham baca sirah, kita tengok sebab tu cara untuk hayati tu antaranya ialah kita ke tempat tu, kita pergi ke padang pasir tu. Bukan tiap-tiap kali pergi umrah saya suruh pergi situ. Saya buang terbiah pula tu. Orang duk iktikaf di Masjid Nabawi dalam Raudhah, dia duk pergi cari tempat ni pula. Sekali cukup lah. Saya pun sekali je. Gua Hira, ke padang pasir. Tempat ni kami pernah pusing sekali, cukup. Selepas saya pusing semua tu, saya pergi pula umrah. Ke mana pun, ke kedai pun tak. Masjid je. Hotel, masjid, hotel. Cukup. Dah tengok dah semua. Cukup. Begitu. Kemudian sampai di Mekah. Sampai di Mekah, di mana Nabi Ibrahim sampai? Di depan Kaabah itulah. Tapi ketika itu Kaabah tiada. Tuan-tuan bayangkan Kaabah hari ini, tuan-tuan angkat Kaabah, hilangkan Kaabah dan hilangkan semua bangunan yang keliling Kaabah. Tuan-tuan kosongkan keadaan di situ. Apa yang tuan-tuan nampak paling banyak dikeliling? Bu apa? Tak ada jawab kak, bu. Bukit. Tuan-tuan berduduk di depan Kaabah, angkat Kaabah dan semua bangunan hotel, Tauhid dan sofa apa semua, Hilton tu, semualah tuan-tuan akan nampak bukit. Sampai hari ni bukit-bukit tu. Keras batu dia sampai hari ni. Safa, Marwah, Abi Qubais, Huayqi'an, ni nama bukit. Tuan-tuan tengok bukit. Begitulah Ibrahim AS. Bila dia sampai di situ, Allah suruh berhenti di situ. Di sini tempat dia. Nabi Ibrahim tengok depan, belakang, kanan, kiri. Tiada pokok, tiada air, tiada manusia, tiada binatang buas, tiada rumah sebilik pun. Tengok. Turun wahyu yang kedua, lebih mencabar daripada perjalanan 2000 km ni. Wahai Ibrahim, tinggal. La ilaha illallah. Agak-agak lah ni nak tinggal siapa ni? Tinggal wanita muda bersama dengan anak yang baru berusia 3-4 bulan. Itu bahasa kita agak-agak lah, ya Allah. Hai, bahasa kita. Takkan sampai macam ni ujian. Takkan nak uji sampai tahap yang membunuh anak dan isteri. Tuan-tuan, tinggal di padang pasir macam tu, berapa lama boleh hidup? Confirm selepas 7 hari mati kedua-duanya, confirm. Ini arahan daripada Allah untuk bunuh anak dan isteri. Suara kita ni yang keluar ni. Wahai Ibrahim, tinggal. Tuan-tuan bayang tengok, satu orang manusia yang tunggu anak dia umur 86 tahun, orang terus tinggal. Subhanallah. Allah tak uji kita yang macam itu, tuan-tuan. Allah uji para nabi dan rasul. Kita rumah selesa, ada kereta, ada gaji, ada anak, ada cucu, elok lah. Allah uji sikit-sikit ya. Wahai Ibrahim, tinggal. Nabi Ibrahim
Terus turun, bawa turun isteri dan anak dia. Ketika itu juga, bukan selepas minggu, bagilah duduk sini dulu ya Allah, nak tunjuk kat mana ada apa, dan buat kemah sikit. Pada hari yang sama, Ibrahim turun daripada unta. Dia bawa turun Hajar, turun anak kecil dia. Dia bawa turun 2 uncang makanan. Dia ada bekas yang dibuat daripada kulit. Orang dulu letak air dan juga makanan, dia tahan dalam tu. Hujan ke, panas ke, salji ke, benda tu duduk dalam tu elok. Dia bagi kantung kulit yang pertama kepada Hajar. Dia bagi kantung kulit yang kedua, 1 air, 1 tamar kurma. Kemudian terus dia naik balik unta tadi. Naik balik. Lalu Hajar bertanya, wahai Ibrahim, tinggal kami di sini? Tak jawab. Ni tengok, ni strategi. Kalau jawab macam mana? Jadi filem lah. Kalau jawab turun balik lah. Itulah abang pun duk picak lama agak ni. Jadi panjang, jadi perbincangan lah. Dia kalau keadaan macam tu, dia tak boleh bincang. Bincang dia mesti panjang. Dia mesti, abang tengok ni anak, abang tengok muka anak. Dia tunjuk kan, ni tengok muka anak ni. Bukan umur 15, ya, abang tengok muka ni. Hajar tanya soalan 1, 2, 3, Nabi Ibrahim tak jawab. Dia nak bergerak, Hajar pun pegang jubah ke apa, pakaian dia daripada bawah lah, dan naik unta lah, dia pegang. Hajar tanya, Allahu amaraka bihadha, wahai Nabiullah Ibrahim, apakah Allah yang mengarahkan kamu untuk tinggalkan kami di sini? Subhanallah. Tengok, keluarga syurga ni orang keluarga syurga. Dia suami saja mai kuliah tak lepas, sebab sagi isteri ajak pergi Tesco kalah. Kalau suami saja nak mai kuliah, isteri kata kita dah 3 bulan tak pernah keluar pergi makan sekali. 90 hari dia kata. Dengar 90 hari, ambil kunci kereta pergi. Dia mesti suami dan isteri baru boleh masuk syurga. Tuan, ni nampak sama banyak semua bawa masuk isteri masing-masing. Hajar tanya, Allahu amaraka bihadha, apakah Allah yang mengarahkan kamu untuk tinggalkan kami di bumi gersang ini? Nabi Ibrahim jawab, Allahumma na'am. Dua kataan banyak. Kalau banyak jadi perbincangan. Allahumma na'am, habis. Bergerak dia. Subhanallah. Manusia yang paling kaya dengan sifat kasih sayang dan belas ihsan dalam alam ini, nombor 2 Nabi Ibrahim. Takkanlah dia tak ihsan dengan anak dia? Jawapan dia, tuan-tuan, kerana menahan arahan Allah. Menahan sabar untuk melaksanakan arahan Allah, taat dengan Allah. Nabi Ibrahim membelakangkan sifat ataupun perasaan sedih itu. Dia manusia, tuan-tuan. Rasulullah pun ada perasaan sedih. Waktu Nabi pegang anak dia Abdullah, waktu Nabi pegang anak dia yang meninggal, nama Ibrahim, nama Abdullah, nama Qasim, sahabat kata fa'ainahu tazrifan, kami melihat kedua-dua mata Nabi mengalir deras air matanya ke pipi Nabi. Suara tak bunyi ni, suara ayat. Nabi duduk tepi kubur anak dia tu, air mata mengalir laju. Rasulullah manusia tapi tahan, sedang meredakan hati dengan takdir dan ujian Allah. Sahabat tengok, baru sahabat tanya, ya Rasulullah, banyak kamu menangis. Nabi kata, aku manusia, ana bashar. Nabi kata, ana bashar, aku manusia. Sama Nabi Ibrahim, takkan tak ada ihsan boleh tinggal. Dalam ni dah berombak Ibrahim AS, dalam. Tapi depan isteri dan depan anak yang masih kecil, kalau Nabi Ibrahim tak kuat, ombak yang kuat tu bawa sekali-sekali dengan Nabi Ibrahim. Maka dia kena jadi paksi dan pancang yang kuat. Nabi Ibrahim pun beredar, tinggalkan anak dan isteri dia tanpa apa-apa perbincangan. Hajar
apabila dijawab oleh Ibrahim, ya Allah yang arahkan, kata Hajar, idzan lan yudayyi'ana Allah, kalau begitu Allah tidak akan mensia-siakan kami. Tuan-tuan, jawapan tu sejujurnya saya tak boleh sebut kalau berada di tempat Hajar alaihissalam. Orang tinggal tuan-tuan di satu tempat yang tuan-tuan tengok kanan, kiri, depan, belakang tidak ada bahkan satu pokok pun di situ. Lepas tu orang tu kata, hiduplah macam mana pun. Ujian Allah. Ni dugaan. Dugaan juga. Kedai runcit satu cukup dah. Kalau ada, tak payah smikmat lah. Kedai runcit kecil pun cukup dah. Boleh keluar daripada mulut Hajar, idzan lan yudayyi'ana Allah. Kalau macam tu, wahai Nabiullah Ibrahim, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Siapa yang ajak? Ibrahim alaihissalam. Dia yang ajak isteri dia. Dalam alam ini, kesemua yang berkuasa hanyalah Allah. Dalam alam ini, apabila kita minta dengan Allah, Allah akan bagi. Nabi Ibrahim yang ajak. Maka perkataan itulah yang melimpah-limpah daripada lubuk dan kolam iman dalam diri Hajar alaihissalam. Idzan la yudayyi'ana Allah. Teruskan perjalanan kamu wahai Ibrahim, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Hilang Hajar dan Ismail dari pandangan, Nabi Ibrahim menjulangkan tangan dia ke langit. Nabi-nabi ni kalau dia minta macam ni, kalau minta hak, kira hak getir lah. Kita hak getir, tangan tak apa. Duduk tu. Lepas tu tengok mata kira lampu. Dia kata, lah tak hidup pula satu. Tok bila tak perasan lah ni. Tangan duduk atas ni. Duduk atas ni. Minta kat Pak Menakan ke siapa tak? Minta dengan Allah. Rasulullah malam perang Badar macam ni. Julang. Nabi Ibrahim hilang je Hajar daripada pandangan. Bukan jauh, bukan sampai Palestin. Hilang je. Berhenti dia. Rabbana. Ni ayat Quran. Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, Engkau arahkan aku untuk tinggalkan anak dan isteriku di satu tempat. Nabi Ibrahim sebut satu je ciri tempat tu. Ghairi dhi zar'in. Ya Allah, tempat itu rumput pun tak tumbuh. Nabi Ibrahim sebut dalam doa dia. Bukan pokok kan? Rumput pun tak ada. Zar'un ni kata ulama tafsir nabatun saghir. Ulama tafsir sebut nabatun saghir ni pohon-pohon kecil yang yang tumbuh di bawah tu lah, melata di bawah tu. Ya Allah, rumput pun tidak tumbuh di kawasan tu. Kalau rumput tak ada tuan-tuan, manusia tiada. Manusia tak ada, rumput tak ada, air tiada. Bila air tak ada makhluk apa semua situ, binatang pun tak ada. Semata-mata pasir dan juga bongkah-bongkah batu yang keras. Berapa hari boleh hidup? 7 hari meninggal dua-dua. Ikut akal. Maka Nabi Ibrahim ketika itu, dia tak minta sebuah kedai, dia tak minta Allah Ta'ala bagi sehari sebotol air, dia tak minta, ya Allah hantar seorang malaikat dengan sekeping roti tiap-tiap hari. Dia boleh minta perkara tu. Ya Allah, binalah sebuah rumah kecil pun cukup dah. Tetapi Ibrahim AS ajar saya dan kita semua pada pagi ni, kata Ibrahim, Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, satu je. Jadikanlah mereka, ya Allah, anak dan isteri aku di kalangan orang-orang hamba-hambamu yang tidak meninggalkan salat. Kunci kepada segala kunci kebahagiaan dan ketenangan dunia dan akhirat. Ibu kunci inilah yang telah dilemparkan oleh masyarakat kita. Mereka buang jauh-jauh. 80% orang Islam di Malaysia tidak mengerjakan solat. Kajian, balik boleh Google pagi ni juga. 80 hingga 85% orang Islam di Malaysia meninggalkan solat. Mereka melemparkan kunci, segala kunci kebahagiaan ini
Takut Hajar dan Ismail alaihissalam. Sedih Hajar dan Ismail alaihissalam. Tak ada tempat tinggal Hajar dan Ismail alaihissalam. Tak ada pakaian untuk berselimut Hajar dan Ismail alaihissalam. Kesemua keperluan itu Nabi Ibrahim letakkan di bawah satu kunci, iaitulah Rabbana liyuqimus salah. Mereka solat, Allah kasih mereka. Mereka solat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Mereka solat, hati mereka tenang. Mereka solat, mereka terus berhubung dengan Allah. Mereka solat, Allah yang jamin makan, tempat tinggal dan keselamatan mereka. Rabbana liyuqimus salah. Rahsia. Ini tak masuk cerita korban ni tuan. Ini baru mukadimah. Tapi saya 7.30 saja. 5 minit lagi. 6 minit lagi. Habis cerita tersebut. Last kali cerita korban tadi. Korban tadi, ini cerita korban. Semua orang pernah dengar, sebab tu saya tak perlu perincikan. Cuma saya nak beritahu, ketika Ismail dan Sayyidatuna Hajar ni, panjanglah kisah Safa Marwah. Hajar tahu di situ kalau 100 tahun pun dia berulang alik daripada Safa dan Marwah, tidak akan menghasilkan setitis pun air. Betul tak? Takkan ada. Takkan dapat setitis air pun, wahai Hajar, sekiranya kamu berulang alik daripada Safa ke Marwah 100 tahun pun perjalanan kamu. Takkan dapat. Tapi apa Hajar ajar kita? Hajar nak ajak kita iaitulah berusaha, walaupun dengan mata seorang manusia kita sudah tak nampak jalan keluar kepada masalah tersebut. Usaha tetap usaha. Satu. Yang kedua, selepas berulang alik Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa Marwah, berjalan dan berlari, akhirnya Allah mendatangkan air. Tetapi tidak di Safa, tidak di Marwah, tidak di perjalanan di antara Safa dan Marwah. Allah Ta'ala datangkan air di Zamzam. Apa yang Allah nak ajak? Allah nak beritahu kepada saya dan kita semua pagi ni, setiap kali kamu memohon kepada Allah, Allah akan makbul, akan tetapi mengikut apa yang Allah kehendaki, bukan yang kamu kehendaki. Nampak tuan? Subhanallah. Jangan marah takdir, jangan persoal takdir, kerana setiap yang Allah tentu itu lebih baik daripada permintaan kamu dunia dan akhirat. Sebab itu air itu tidak di Safa, air itu tidak di Marwah, air itu tidak di perjalanan, kerana Allah yang kehendaki air itu di Zamzam. Bila dah ada air, burung pun datang, banyak burung. Pengembara padang pasir, bila dia tengok burung terbang ni, bermaksud di bawah ada air. Kalau burung dia buat bulatan, tuan-tuan pergi ke mana-mana kan, dia buat bulatan, sama ada kadang-kadang itu adalah air. Ni di padang pasir. Maka orang mula datang ke situ, iaitulah kabilah Jurhum daripada Yaman. Kabilah Jurhum minta izin kepada Sayyidatuna Hajar nak duduk di situ. Sayyidatuna Hajar izinkan. Wanita salihah, dia tak boleh, ambillah ayak ni. Banyak, penempatan makin banyak makin besar, sehinggalah Nabi Ismail berusia 15 tahun. Kata para ulama, jumlah ziarah Nabi Ibrahim ke Mekah tidak melebihi 5 kali. Zalimnya kan? Tak 15 tahun, tak lebih 5 kali. Ya, ayat awal kita zalim lah. Tuan-tuan tengok belakang sikit, yang tersirat setiap pergerakan Nabi dan Rasul untuk berkahwin ataupun ziarah ke satu-satu tempat, kadang-kadang mesti mendapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawapan dia. Tuan-tuan tahu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, aku menziarahi pusara ibuku setelah Allah mengizinkan aku. Kubur ibu, tuan-tuan, kubur ibu. Hatta kata Rasulullah, azinallahu li, sehingga Allah mengizinkan aku pergi kepada kubur ibuku. Nabi Ibrahim pun sama, sehingga Allah mengizinkan beliau. Punya seronok Nabi Ibrahim ketika ziarah yang kedua tu, yang ziarah semelih tu. Ziarah lain saya tak cerita.
Kisah dia panjang. Ziarah sembelih ketika Nabi Ibrahim berusia sama ada 9 atau 10 atau 11, begitulah. Kecil je. Yang ittifaq ulama, Nabi Ismail belum mencapai umur 15. Yang tu ittifaq semua ulama. Dan mereka khilaf berapa? Ada yang sebut 11, ada yang sebut 12, ada yang sebut 10. Kecil lah tuan. Yang tu yang ziarah sembelih. Sudahlah betapa tempoh lamanya Allah nak izinkan untuk ziarah. Ziarah tidur berapa malam, mimpi sembelih pula. Allahu Rabbi. Nabi Ibrahim tidur, mimpi, bukan mimpi tu mendengar wahyu tuan, mimpi macam ni. Pisau Nabi Ibrahim pegang, letak kepala anak dia di bawah dan menyembelih. Ayah yang kaya dengan sifat kasih macam mana lah? Bangun, dahulukan arahan Allah, kerana arahan Allah itu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Yakin. Nabi Ibrahim tahu ke ending cerita tu macam mana? Tidak tahu sama sekali kerana ia ghaib. Tapi kaedah yang saya beritahu atas saat ni, yang dipegang oleh para Nabi dan Rasul ialah setiap ketentuan Allah ialah untuk kebaikan. Yang tu yang dia pegang, Nabi-Nabi pegang. Maka bawalah daripada Mekah, rumah dekat dengan Kaabah, rumah Nabi Ibrahim bawa ke Mina. Mina tuan-tuan, tempat yang masyhur tu lah. Mina ada jamrah. Bawa ke situ, lalu di satu tempat Jamratul Ula hari ni, Iblis tunggu di situ. Iblis, bukan general syaitan dah kali ni, Iblis tu. Sebab apa? Yang nak digoda tu bapa Nabi, bapa Abul Anbiya, gelaran Nabi Ibrahim. Yang nak digoda tu pun besar, maka yang datang tu Iblis sendiri. Iblis juga pernah mendatangi Rasulullah beberapa kali. Dia sendiri datang, di Iblis mai. Iblis datang, dia kata, ya wahai Ibrahim, nak ke mana? Laksanakan arahan Allah. Wahai Ibrahim, aku tahu Allah suruh kamu sembelih. Wahai Ibrahim, anak tu, cuba tengok muka anak kamu, hopati. Kan lama dah. Iblis, orang Kedah kata Iblis, di huruf hish, maksudnya jahat sungguh tu. Dia kata, wahai Ibrahim, anak tu dah lama tak tengok. Allah takkan menyuruh seseorang itu menyembelih anaknya sendiri. Jahat setan ni, Iblis. Bukan setan, Iblis. Ayat jahat tu. Nabi Ibrahim ambil batu, baling dia Jamrah Ula. Lepas tu pindah ke Wusta pun sama. Kemudian ketiga pun sama juga, baling batu. Kemudian pindah ke satu tempat. Iblis tak ikut dah. Kena apa ketul dah tuan. Kan? Kena. Iblis dan jin ni dia tak payahlah, panjang. Kemudian nak habis sebenarnya. Sampai di satu tempat. Habislah cerita sembelih, habis. Ada apa? Sampai di satu tempat, cumanya di sini iman. Nabi Ibrahim kata, ya bunai, anak, inni ara fil manam. Ni ayat dia tuan, Allah rakam dalam Quran, subhanallah. Anni azbahuk. Anak kesayangan, Alung, ayah bermimpi semalam. Ayah melihat ayah sedang menyembelih kamu. Mimpi para rasul, wahyu. Ingat kaedah sampai kiamat. Mimpi para rasul, wahyu yang mesti dilaksanakan. Ismail tahu benda tu kerana dia anak rasul dan dia juga orang yang berilmu. Ismail, dia tahu bila ayah dia ucap tu, dia tahu. Anak, Alung, ayah mimpi ayah sembelih kamu semalam. Baiknya si ayah ni, dia kata, fanzur madza tara. Apa pendapat Alung? Tanya pendapat pula. Isdan dah budak tu lari. Tuan-tuan, kunci tahu dah kat mana. Kunci motor, kunci kereta tahu dah. Ayah nak sembelih Alung, izinkan Alung menyembelih ayah terdahulu. Tu jawapan hari ni lah. Suruh potong rambut hari ni pun bergaduh dengan anak. Saya tahu, saya cikgu. Paling pantang kali dah rambut lah. Dia nak buat rambut gila, potong rambut gila. Nak buat line, kita kata hang potong esok. Oi, tarik muka seminggu. Baru potong rambut, tarik muka dah dengan ayah, dengan mak. La ilaha illallah. Betapa tiada iman pada zaman hari ni. Baru potong rambut.
Ismail alaihissalam bukan potong rambut, potong kepala kamu wahai Ismail. Fanzur madza tara. Alung nak cakap apa? Subhanallah. Si Alung ni yang bakal Rasul. Ismail bakal Rasul lah. Dia kata, ya abati, ayah, if'al ma tu'mar. Ayah buat apa yang Allah suruh. Subhanallah. Melimpah iman keluar ikut mulut ni. Iman tu di sini, dia melimpah keluar di sini. Sebab tu kalau di sini kotor, yang di mulut pun keluar kotor dan caci maki. Kerana di sini kotor. Tapi apabila di sini bersih, yang di mulut dia keluar, ya abati, if'al ma tu'mar. Ayah buat. Tuan-tuan, bukan potong kuku, tuan-tuan, yang dia suruh buat tu. Sini. Satajiduni insya-Allah. Dah beriman tuan-tuan, alim pula Ismail ni. Daripada mana alim? Satajiduni insya-Allah. Itu kataan insya-Allah tu menunjukkan bahawa Ismail seorang yang berilmu. Minas sabirin. Ayah buat apa yang Allah suruh. Ayah akan melihat Ismail. Ayah akan tengok Alung, insya-Allah, di kalangan orang yang bersabar. Lalu dibaringkan waktu tu juga, dibaringkan Ismail. Saya tak sembelih. Falamma aslama, kedua-duanya dah redha dengan Allah. Redha. Watallahu lil jabin. Nabi Ibrahim tolak muka anak dia. Bukan tolak kuat, dia alihkan badan anak dia. Dia berdiri, dia di belakang anak dia macam ni. Dia tolak begitu, supaya muka tu tidak melihat wajah ayah dia. Kerana dia juga, Ibrahim juga adalah manusia. Tuan-tuan takkan nak potong sambil tengok muka anak tu. Ditolak. Tuhan rakam peristiwa ni. Watallahu lil jabini. Dia tolak anak dia ke sana sampai muka tu ke bawah sikit. Dia pun pegang pisau yang dah tajam, parang yang dah tajam tadi. Lalu dia pun letak di situ. Wahyu masih belum turun. Kita duk ingat waktu asah parang tu turun wahyu. Alah, action dah tadi ni kan, duk asah. Tak pun waktu letak tu turun wahyu. Alhamdulillah. Ketika Ibrahim alaihissalam telah redha dengan arahan Allah, Ismail alaihissalam, kedua-duanya redha dengan arahan Allah. Nabi Ibrahim pun letak pisau tadi. Lalu dengan perkataan Bismillah, Allahu Akbar, dia pun turunkan pisau tadi. Buat turun tuan-tuan, terbelah lah. Tetapi Allah mengarahkan pisau untuk tidak memotong. Dia dah buat turun dah. Nabi Ibrahim tarik, tak potong juga. Dia buat turun lagi beberapa kali, tak potong juga. Baru turun, wa nadainahu an ya Ibrahim. Kami pun panggil, hei Ibrahim. Allah panggil, qad saddaqta ar-ru'ya. Kamu telah buat apa yang kami suruh. Sesungguhnya arahan ini adalah ujian sahaja kepada kamu, untuk kami melihat apakah dunia yang ada dalam hati kamu ataupun hubbullah, kecintaan kepada Allah yang ada dalam hati kamu. Walhamdulillahirabbil alamin. Break dah tu. Habis dah ni, habis. Sekian saja kuliah saya pada pagi ini.